Kalau phone korang tak ada EIS dengan OIS dan phone korang memang tak built in untuk benda-benda tu, dan korang pula jenis yang suka nak buat video sambil berjalan, tapi masalahnya phone korang tak ada EIS dengan OIS, agak shaky dan agak hilang mood bila nak buat video. Apa yang ada dekat saya iaitu Zhiyun Smooth 4 dapat hilangkan korang punya video yang tak stabil tu. Phone murah pun boleh letak dekat Zhiyun Smooth 4. Dan harga Zhiyun Smooth 4 yang saya beli dekat Lazada adalah RM320. Saya akan letakkan link dekat bawah supaya korang tengok sendiri. Hai semua, dalam video kali ni kita akan buat unboxing Zhiyun Smooth 4. Tapi apa pun, apa kata korang tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Ini adalah kotak Zhiyun Smooth 4 yang mostly berwarna putih selalunya. Dekat bawah dia ada tulis focus, full and zoom capability, phone go mode, born for mobile filmmakers. Mostly kebanyakannya filmmakers yang menggunakan mobile akan recommendkan Zhiyun Smooth 4. Aksesori yang di provide iaitu gimbal Zhiyun Smooth 4 sendiri. Lepas tu kita akan dapat tripod, USB type C. Lepas tu kita akan dapat kotak untuk Zhiyun Smooth 4. Benda yang pertama kita akan dapat daripada kotak ialah dia punya user guide. So mostly user guide ni saya dah baca sikit, so saya faham sikit lah macam mana nak gunakan Zhiyun Smooth 4. Benda ni agak senang je bila nak pakai. So for now kita akan letak tepi. Ok, ini adalah kotak untuk khas Zhiyun Smooth 4. Kotak putih tadi kita dah boleh buang dah. So kita akan fokus kat kotak ni. Kotak ni dia bukan macam material kotak-kotak yang lain. Dia material kebanyakannya mostly span saya rasa kotak ni. Ok, ini adalah Zhiyun Smooth 4. Agak panjang sebenarnya berbanding gimbal yang saya ada iaitu DJI Mobile Osmo. Lepas tu diprovidekan Zhiyun Smooth 4 punya tripod. So kita boleh attachkan tripod ni dekat Zhiyun kita. Nanti saya akan tunjukkan cara dia macam mana. Dan dia punya charge dia menggunakan micro USB. Ok, ini adalah Zhiyun Smooth 4. Apa yang saya pegang itu iaitu phone clamp, tempat untuk letakkan phone. Dekat bawah tu adalah dia punya battery indicator. Yang berwarna merah tu untuk record video. Lepas tu ada display punya button, lepas tu ada menu punya button. Dan button selebihnya saya rasa senang untuk difaham. Dan yang bestnya pasal Zhiyun Smooth 4 ni, korang boleh attachkan dengan tripod. Agak senang sebenarnya untuk attachkan Zhiyun Smooth 4 dengan tripod berbanding dengan DJI Osmo. Sebab DJI Osmo kena beli aksesori dia dulu baru boleh attach dengan tripod. Lepas dah set up kita punya tripod, dan kita akan letakkan phone kita dekat phone clamp tu. Sebelum kita nak pakai Zhiyun Smooth 4, better untuk korang download ZY Play. Korang boleh je menggunakan Zhiyun Smooth 4 tanpa menggunakan apps dia, tapi kurang features lah. Lepas kita dah letakkan phone dekat phone clamp, lepas tu kita dah download apps dia, korang kena balancekan korang punya phone dengan dia punya gimbal. Macam korang tengok, phone ni sebenarnya tak stabil tau dengan gimbal dia, and benda ni tak bagus sebab akan rosakkan motor Zhiyun Smooth 4. Korang buat sekali-sekala bagi saya okey, tapi kalau selalu memang akan jahanam Zhiyun Smooth 4 korang. Bergantung juga kepada keberatan phone tu. Kalau phone tu terlampau berat, dia akan sengit ke kiri ataupun sengit ke kanan. Untuk balancekan dia, better korang beli counterweight siap-siap. Macam saya tak ada counterweight. Bila kita dah on Zhiyun Smooth 4, kita buka ZY Play, dia punya apps. Cara dia untuk connectkan ZY Play dengan Zhiyun Smooth 4, pertama korang kena buka Bluetooth daripada phone korang. Lepas tu korang kena press button Bluetooth dekat Zhiyun Smooth 4. Bila korang dah connect ZY Play punya apps dengan Zhiyun Smooth 4, korang akan dapat features yang banyak berbanding dengan korang tak pakai ZY Play punya apps. Bila kita rotate ke kanan, dia akan pergi ke next. Kita rotate ke kiri, dia akan pergi ke previous. Agak senang je dia punya control sebenarnya. Dia punya apps dia boleh menggunakan untuk panorama, kita boleh menggunakan untuk time lapse, kita boleh pakai untuk vertical effect, di mana vertical effect menjadi highlight untuk filmmaker menggunakan Zhiyun Smooth 4. Dan feature-features yang lain di dalam Zhiyun Smooth 4 punya apps, korang boleh godek sendiri bila korang dah dapat Zhiyun Smooth 4. Dan yang bestnya pasal Zhiyun Smooth 4 ni, kita boleh buat locking mode. Sekarang ni kita berada di pen following mode. Kita akan tukar daripada pen following mode kepada locking mode. Macam kau tengok, kita dah berada di locking mode. Walaupun kita pergi ke kiri ke kanan, phone dia tak akan follow sebab dia dah berada di locking mode. Sebab locking mode tu dia akan target dekat subjek yang kita lock tu. Bila kita on pen following mode, dia akan follow pergerakan kita. Dekat belakang Zhiyun Smooth 4 ada lagi dua button iaitu phone go mode dengan following mode. Phone go mode tu untuk transition punya video. Dan ada kata kalau korang punya Zhiyun Smooth 4 lari daripada position, korang boleh klik 2 kali dekat following mode supaya dia jadi normal balik. Ok guys, sekarang ni kita berada di 4K Samsung Galaxy S10 Plus yang ada OIS. Sekarang ni kita akan buat comparison antara tak ada Zhiyun Smooth 4 dengan menggunakan just full punya OIS. Jom kita tengok jalan. Macam kau tengok, footage ni boleh stable, tapi tak ada terlampau shaky sebab dari OIS kan. Ok, jom kita menggunakan Zhiyun Smooth 4.
Ok guys, sekarang ni kita menggunakan Zhiyun Smooth 4 bersama dengan phone yang ada OS. So jom kita tengok hasil dia. So far korang tengok, dia lagi stabil, tambahkan lagi dengan ada OIS dalam Samsung Galaxy S10 Plus ni. Agak smooth sebenarnya, lagi smooth daripada phone punya stabilizer. Ok, kita dah selesai pun membuat comparison. Sekarang ni kita akan membuat test phone go mode. Kita tengok macam mana. Kan? Dia akan follow. Agak laju sebenarnya. Kau tengok kalau saya lepaskan satu klik ni dekat transition tu. Satu klik ni saya lepaskan, dia tak ada laju macam mana. Beza dia. So saya akan klik balik. Cool kan benda ni? Ok guys, saya rasa sampai sini je untuk unboxing Zhiyun Smooth 4. Sebab saya pun tak expert sangat pasal Zhiyun Smooth 4 ni. Saya buat mana yang saya boleh untuk bagi korang faham. Jadi sampai sini je untuk video kali ni. Saya akan jumpa korang pada minggu hadapan dengan video yang lain.